Dan untuk waktu ini saya bersama dengan Ketua Misi Kecemasan Kemanusiaan di Gaza yang juga merupakan pengarah strategik Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia MAPIM dan juga Duta OIC ke Gaza. Betul ya begitu? Kemanusiaan ke Gaza. Duta Kemanusiaan OIC ke Gaza, Encik Ahmad Sani Arabi. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Terima kasih Encik Sani, dan saya difahamkan baru saja balik dari Mesir untuk tujuan ini juga untuk orang kata pergi nak pergi mendapatkan perkembangan di Palestin sekarang. Ya. Okey, baik. Dan kalau boleh kita tahu daripada wakil MAPIM yang berada di sana juga, ataupun mungkin maklumat yang diketahui oleh MAPIM yang telah sekian lama meneruskan usaha-usaha kemanusiaan di Gaza walaupun semasa serangan ataupun tidak ada serangan dilakukan. Apakah dia status terkini ataupun bagaimana keadaan terkini di Gaza sekarang ini? Ya, terima kasih. Pertamanya saya ucapkan terima kasih kepada RTM kerana saban hari sentiasa menyokong usaha yang dilakukan untuk membela rakyat Palestin. Saban hari kita melihat angka semakin meningkat dan ini menunjukkan bahawa ini merupakan satu krisis kemanusiaan yang sangat teruk, dan saya sifatkan ini sebagai bukan satu perang lagi kerana ini satu pembunuhan beramai-ramai ataupun massacre. Kita mempunyai pejabat langsung dalam Gaza di mana kita dan OIC bekerjasama erat untuk mendapatkan berita dan juga menyalurkan bantuan dari hari ketiga. Jadi maklumat yang kita terima cukup tidak dapat menggambarkan keperitan yang begitu mendalam. Dalam kepadatan penduduk 1.8 juta dalam kompaun yang sangat kecil itu, sampai setakat hari ini dimaklumkan sudah mencapai 1,800 lebih angka yang telah syahid, telah terkorban, dan boleh dikatakan hampir 70% adalah kanak-kanak yang tidak berdosa. Dan ini langsung boleh dinafikan bagaimana rejim Israel menyatakan bahawa mereka meletakkan mereka menembak kerana berlakunya Hamas ini adalah teroris dan sebagainya, dan meletakkan bahawa kanak-kanak dijadikan sebagai human shield kepada Hamas dan sebagainya. So ini adalah satu skrip propaganda yang diulang demi diulang. 2012, 2008, 2009 sudah berlaku. Sekali lagi kita menjadi saksi, kita menjadi penonton kepada apa yang berlaku di Gaza. Kerana ia berlaku dengan kerap. Kalau kita ingat juga mungkin setiap kali Ramadan kita ada berita sebegini dari Palestin. Ada juga yang menyifatkan bahawa kali ini ia lebih teruk daripada biasa. Bagaimana pandangan? Saya setuju dengan apa yang dikatakan. Hatta kawan-kawan daripada NGO dalam Malaysia dan juga luar negara, kita berhadapan dengan satu trend ataupun rentak yang baru yang sukar dijangka dengan kepimpinan di Egypt yang baru ini. Bayangkan baru-baru ini saya baru saja balik dengan sahabat-sahabat, kita mencuba hampir 5 kali untuk menembusi, untuk menyeberangi Rafah. Kalau sebelum ini kita hanyalah terkandas di pintu Rafah. Tetapi pada ketika ini, selepas 5 kali percubaan, dan saya difahamkan banyak lagi NGO Malaysia cuba untuk masuk, 200 km sebelum Rafah kita sudah diarah patah balik. Jadi siapa pun sampai setakat ini, saya difahamkan oleh sahabat kita yang merupakan director admin di bahagian Rafah crossing ini, tidak ada rakyat Malaysia yang dapat masuk kecuali seorang, iaitu Muhammad Nadir, dan beliau adalah pelajar di sana. Jadi ini situasi yang merenyahkan lagi suasana di Gaza. Bantuan kemanusiaan tidak dapat masuk, pakar-pakar, doktor-doktor tidak dapat masuk, hatta ubat-ubatan dan makanan juga ditapis dan banyak yang gagal dimasuk dalam Gaza. Jadi Gaza sekarang ini terkepung. Seperti semua faham, Gaza 7 bulan sebelum perang, Gaza sudah pun dikepung oleh Mesir. Dan seterusnya diserang. Jadi ubat-ubatan sebelum ini sudah pun meruncing. Ditambah dengan perang yang tidak habis lagi ini, menjadikan ini terlalu kritikal.
Nadir Al-Nuri yang disebut merupakan wakil MAPIM di Gaza untuk waktu ini, dan mungkin juga perkembangan atau maklumat diperolehi daripada Nadir dari sana terus saja oleh MAPIM setiap hari, begitu dan kalau kita boleh faham mengapa agaknya kali ini ia berlaku sebegitu, mengapa sampaikan tidak ada orang lain yang dibenarkan masuk, wakil NGO ataupun sampai bekalan perubatan ditapis dan yang tidak sampai setengah-setengahnya. Apa yang berlaku sebenarnya secara lebih besar? Saya melihat secara kajian yang ringkas yang kita dapat lakukan, kita meletakkan satu keadaan ini berkaitan dengan politik juga, di mana kerajaan Mesir telah pun meletakkan bahawa Ikhwanul Muslimin itu sebagai pengganas. Jadi Hamas ini dilihat sebagai sayap kepada Ikhwanul Muslimin. Jadi memberikan bantuan kepada rakyat Palestin dianggap seperti menolong Hamas. Jadi kemanusiaan hari ini, isu kemanusiaan hari ini terpaksa melalui batasan-batasan politik yang sebenarnya merugikan, mengorbankan banyak nyawa. Ini perkara yang menjadi kelainan kalau kita lihat pada zaman Hosni Mubarak, zaman Dr. Morsi, dan sekarang ini adalah zaman Fattah al-Sisi. Ini adalah trend dia. Dan Gaza itu ditutup, dikepung, hanya ada satu pintu sahaja untuk masuk, iaitu Rafah. Jadi tutupnya pintu Rafah ataupun buka pintu Rafah, tetapi movement perjalanan nak pergi ke pintu Rafah itu tidak dapat diteruskan. Saya bagi satu analogi, ramai rakyat Malaysia yang letakkan dalam Facebook, kenapa tak guna pintu lain? Jadi saya pun kadang-kadang terfikir juga, ada ke pintu lain kan? Sebenarnya kalau kita lihat dari sudut geografinya, saya bagi satu perumpamaan, kita nak pergi ke Padang Besar, di situ ada border. Setiap checkpoint daripada Sungai Petani, daripada Al-Usta sudah ditahan. Tetapi pintu di Rafah itu ataupun pintu Padang Besar itu dibuka semasa ceasefire. Tetapi kita tidak boleh pergi kerana tentera elit sudah pun mengawal. Jadi ini masalah yang besar. Kalau kita fahami, kalau kita masih ingat juga flotilla Viva Palestina sebelum ini pun melalui jalan yang berbeza dan juga disekat di perairan untuk sampai ke situ, dan secara daratnya yang mana mungkin yang maksudnya possible untuk sampai ialah Rafah sahaja. Betul. Okey, dan gencatan senjata dikhabarkan telah pun dimulakan hari ini dan ia sepatutnya berjalan dalam masa 3 hari tanpa syarat, dan kita cuba untuk menghubungi wakil MAPIM di Gaza yang disebut oleh Encik Sani tadi, Encik Nadir Al-Nuri. Walau bagaimanapun kita difahamkan hubungan ataupun talian telefon tidak dapat ditembusi untuk waktu ini, dan juga bekalan elektrik juga telah terputus. Kalau boleh kita tahu lebih lanjut, adakah itu keadaannya? Allahu Akbar. Saya pernah masuk, saya pernah terperangkap sebenarnya dalam Perang Gaza 8 hari 2012. Dan kali ini lebih teruk. Saya dapat membayangkan apabila sahabat kita seperti Dr. Wissam, Nadir menyatakan bahawa elektrik sudah dipotong ataupun tidak mencukupi. Saya membayangkan apa yang berlaku di hospital. Kerana di depan mata saya sendiri, saya pernah menyaksikan satu operation dilangsungkan dan tiba-tiba elektrik tidak ada. Dan kita saban hari diberikan maklumat bahawa berlaku kematian kerana faktor-faktor ini. Jadi Gaza dipotong elektrik, terpaksa dipendekkan elektriknya sehingga 2 ke 4 jam. Jadi bayangkan banyak perkara yang bermasalah. Bom tetap berlaku. Kalau 2012 saya boleh tafsirkan kekerapan bom itu selang 5 minit. Di udara itu akan bunyi dengung. Begitu, itu menandakan adanya pesawat peninjau ataupun drone Israel, yang mana ini juga mampu untuk mengebom. Dan F-16 akan berlaku begitu. Jadi Nadir ada dia punya jawapan, tetapi saya menjangkakan bahawa beliau sendiri duduk dalam keadaan yang sangat tidak selamat kerana kawasan beliau itu saban hari dibom. Jadi keseluruhan Gaza sekarang ini tidak selamat. Dibom di Beit Hanun di utara, kita punya saudara-saudara kita lari ke dalam Gaza, dibom Gaza, ke mana lagi nak lari? Jadi mereka tidak melarikan diri seperti mana yang kita rasakan. Cuma mereka ini mencari perlindungan. Mereka mempertahankan satu tanah air mereka. Itu bahasanya. Cuma di Malaysia ini kita mempunyai tanggungjawab. Tanggungjawab kita tidak lagi untuk melihat
Ya, ada di dalam Facebook kata kita perlu berdoa. Ya, itu penting, tetapi kita perlu buat lebih daripada itu. Ya. Ya, kalau digambarkan sebegitu, bermaksudnya kita boleh membayangkan juga bagaimana keadaan mereka di Gaza yang mungkin helpless begitu. Dan kita di sini juga di luar dari Palestin, walaupun dengan keprihatinan kita dan rasa ingin mengambil berat kita, kita harus faham betul-betul juga bentuk bantuan yang bagaimana yang sebenarnya memang betul-betul boleh membantu mereka. Kata Encik Sani tadi, ada yang tidak sampai. Kalau kita hantarkan bekalan, kalau ia tidak sampai, maka ya tidak begitu berfungsi maksudnya bantuan itu. Bagaimana bentuk yang seharusnya kita berikan sumbangan kepada Gaza ni? Okey, soalan yang baik kerana ramai juga yang bertanya kepada seluruh rakyat Malaysia penonton RTM. Sebenarnya sokongan yang kita perlu laksanakan, bantuan yang kita perlu laksanakan pelbagai. Pertamanya kita perlu tunjukkan sokongan kita. Ya, rakyat di Gaza sebenarnya mereka dah rasa hopeless. Tetapi apabila rakyat Malaysia khususnya yang dia orang sifatkan sebagai terlalu dekat di hati mereka, bangun, menyokong, membuat demonstrasi, kami bersama dengan Gaza, kami bersama dengan Palestin, cukup membuatkan mereka bermotivasi untuk teruskan hidup. Orang yang bermotivasi untuk teruskan hidup, anak kecil, ibu-ibu yang sepatutnya terkulai layu, bangun. Ya, kerana mereka merasakan masih ada saudara-saudara kami yang membantu kami. Dan saya menjawab berkenaan dengan bantuan. Benar, ada NGO-NGO yang juga menjawab perkara ini. Dan setengah-setengah NGO macam MAPIM, kita telah pun menghantar 500,000 sebelum perang untuk duit emergency ataupun kecemasan. Dan barang-barang bantuan kita itu telah dibeli dan diletakkan di dalam gudang. Namun semenjak hari ke-10, barang kita sudah pun berkurangan dan perlu kita tambah. Apa yang berlaku sekarang ini, rakyat Malaysia, kita perlu laksanakan satu tugas, iaitu kita perlu membantu dari sudut keuangan kerana NGO-NGO di Malaysia ini maupun di antarabangsa kena bersedia. Bila-bila masa sahaja pihak Mesir, kerajaan Mesir akan beri laluan, ya, dan kita akan beli barang, tunggu masuk secara berkumpulan. Jadi ini yang sekarang ini sedang diusahakan. Kalau lihat NGO-NGO lain semuanya berhempas pulas kerana kita memikirkan pasca perang dan juga berlaku dalam perang sekarang ini. Okey. Ya. Itu yang sangat penting untuk difahami oleh semua sekali rakyat Malaysia khususnya yang ingin membantu. Tabunggaza.com tadi anda boleh lawati ya, dan boleh salurkan sumbangan anda menerusi NGO-NGO Malaysia yang telah bertapak di Gaza sejak sekian lama. MAPIM adalah antara salah satu daripadanya. Ya, dan apa yang disebutkan oleh Encik Sani tadi satu perkara yang sangat penting untuk kita faham kerana kita sedang mendesak pintu Rafah dibuka. Kita tidak mahu apabila ia benar-benar dibuka nanti tidak ada apa-apa yang kita nak bawa masuk. Jadi kita ingin memenuhkan terlebih dahulu apa yang boleh kita penuhkan dan bawa masuk apabila keadaan membenarkan. Dalam masa yang sama juga persediaan untuk pasca perang nanti membantu dan juga persediaan bekalan kalau ia berlaku lagi pada masa depan. Seperti yang disebut tadi. Dan mungkin Encik Sani boleh wawarkan saya lagi bagaimana untuk membantu menerusi MAPIM. Rakyat Malaysia menyumbang menerusi MAPIM? Okey, saya merayu kepada seluruh rakyat Malaysia yang prihatin. Saya ingin menyatakan bahawa ini adalah satu amanah untuk semua dan kita tidak mampu untuk memulakan kehidupan dengan kita membiarkan sesuatu di tangan kita tanpa rasa perikemanusiaan. Jadi saya merayu untuk dana bantuan kecemasan Gaza. Tolong untuk rakyat Gaza, mereka memerlukan bantuan kita. Hulurkan sumbangan anda menerusi www.tabunggaza.com. Saya dan sahabat NGO daripada Malaysia, MAPIM dan sebagainya akan cuba masuk pada 10 hari bulan ini. Doakan kami, semoga semua bantuan yang telah didermakan oleh rakyat Malaysia ini mampu menyelamatkan nyawa saudara kita di Gaza dan meringankan penderitaan mereka di sana. Ini satu mesej yang penting dan saya kembalikan kepada seluruh rakyat Malaysia untuk hulurkan sumbangan ini. Baik, terima kasih Encik Ahmad Sani Arabi, Ketua Misi Kecemasan Kemanusiaan di Gaza dan juga Pengarah Strategik MAPIM.